Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan melihat dan mengetahui bagaimana sesuatu item itu dinilai sebelum boleh diguna pakai. Dalam pembinaan item, tidak ada satu formula yang khusus untuk menghasilkan item yang baik. Tetapi pertimbangan dalam mengaplikasikan prinsip dan panduan pembinaan item inilah yang akan menentukan sama ada item yang dibina itu baik atau sebaliknya. Apa yang dikatakan dengan penilaian item? Penilaian item adalah satu proses membuat pengadilan atau pertimbangan terhadap sesuatu kualiti item itu. Di akhir proses penilaian ini, kita dapat menentukan sama ada item itu diterima, ditolak atau dalam perhatian untuk diperbaiki. Proses penilaian item memerlukan lebih daripada seorang guru untuk melakukan penilaian terhadap sesuatu item. Penilaian item berdasarkan sistem 9 poin. Item yang baik harus mempunyai ciri-ciri yang berikut, iaitu keakuran, ketepatan dan kejelasan, serta kesesuaian. Keakuran sesuatu item dilihat dari 3 aspek, iaitu akur kurikulum, akur spesifikasi, dan akur peluang. Aspek kurikulum ini sangat penting kerana sekiranya aspek ini ditaksir di luar kurikulum, maka kesahan kurikulum bagi item itu boleh dipertikaikan. Konstruk atau sesuatu perkara yang hendak ditaksir itu mestilah merupakan sebahagian daripada kurikulum. Bagi aspek akur spesifikasi pula, setiap item yang dibina mestilah mengikut pelan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam jadual spesifikasi ujian. Spesifikasi diwujudkan bagi mengawal ujian dari segi idea dan kandungan. Kegagalan mematuhi spesifikasi akan menyebabkan bilangan item yang tidak seimbang pada instrumen dan ini akan menjejaskan kebolehpercayaan skor kerana tidak menepati konstruk yang ingin ditaksir. Manakala akur peluang merujuk kepada item yang dibina mestilah berkaitan pengalaman yang telah dilalui oleh calon, sama ada dari pengalaman sebenar atau dari pendedahan guru atau media lain. Peluang juga boleh dirujuk kepada kehadiran pengajar dalam menyampaikan ilmu yang ditaksir kepada calon. Ketepatan dan kejelasan pula mewakili tepat dengan konstruk, tepat dengan tajuk atau konteks dan jelas dari segi ketepatan bahasanya. Tepat konstruk bermaksud tugasan item harus menghasilkan eviden yang boleh diguna untuk mentaksir konstruk yang diharapkan. Sekiranya tugasan dalam item itu menyebabkan calon gagal mempersembahkan eviden yang relevan dengan perkara yang ditaksir, maka skor item itu dianggap tidak sah. Tepat konteks bermaksud tempat di mana tajuk, tema, bidang atau konteks itu diuji konstruk pentaksirannya. Adalah amat penting untuk memastikan calon biasa dengan perkara atau idea yang diketengahkan agar mereka dapat memberikan respons yang baik. Kejelasan dari segi bahasa, kata tugas, bahan rangsangan dan pilihan jawapan juga perlu dititik beratkan. Susunan perkataan dan ayat atau gambar rajah hendaklah memberi isyarat yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh calon. Item yang bertulis itu perlu mempunyai darjah komunikasi yang tinggi dari segi kebolehbacaannya, kejelasan ekspresi dan ketekalan stylenya. Kesesuaian sesuatu item itu pula dinilai berdasarkan sesuai dengan aras kesukaran, sesuai dengan kepentingan dan sesuai dengan keadilan atau tidak bias. Sesuai dengan aras kesukaran bermaksud item yang dibina
mestilah menepati aras kesukaran yang dihasratkan dalam jadual spesifikasi ujian, iaitu sama ada aras kesukaran rendah, sederhana atau tinggi. Gurulah yang memberikan pertimbangan profesional bagi menentukan aras kesukaran sesuatu item. Aras rendah ialah item mudah yang boleh dijawab oleh sebahagian besar calon. Aras sederhana pula ialah item pertengahan yang boleh dijawab oleh calon sederhana dan cemerlang. Manakala aras tinggi ialah item yang sukar yang boleh dijawab oleh calon cemerlang sahaja. Pentaksiran merupakan perkara yang penting, maka adalah perlu untuk dipastikan bahawa idea, isi kandungan atau hal-hal yang diketengahkan dalam item haruslah merupakan perkara yang penting dalam pembelajaran. Perkara-perkara yang remeh-temeh tidak harus dilibatkan kerana boleh menyebabkan penghakiman yang kurang adil. Item juga perlu sesuai adil bagi memastikan item yang ditulis tidak bias dan tidak memberi faedah secara sistematik atau automatik kepada golongan, kelompok atau kaum tertentu dalam masyarakat, sama ada mengikut ras, jantina, tempat tinggal atau status ekonomi. Item yang bias akan menjejaskan kebolehpercayaan instrumen dan skor yang akan dihasilkan. Penilaian item harus berakhir dengan ketetapan sama ada item itu diterima atau tidak, di mana ia sedia digunakan untuk pemasangan instrumen pentaksiran dan disimpan dalam bank item, atau dalam perhatian iaitu KIV, di mana item itu mesti diperbaiki dan dinilai semula atau item itu ditolak dan tidak diterima. Rumusannya, penilaian item ialah proses membuat pengadilan terhadap mutu item dengan mengambil kira setiap ciri item yang baik. Proses ini nanti harus berakhir dengan ketetapan sama ada item itu diterima, ditolak atau dalam perhatian. Sekian, terima kasih.